Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan akan terus dapat peruntukan terbesar dalam Belanjawan 2024. Jaminan diberi Perdana Menteri selari usaha menambah baik mutu perkhidmatan kedua-dua kementerian itu demi manfaat rakyat. Bulan depan, isu kesihatan terutama klinik-klinik ini diberi keutamaan termasuk rumah sakit. Kita lihat umpamanya bila saya pergi ke hospital Tengku Aminah, dia sesaknya tu luar biasa. Dan kebanyakan hospital kita sesak. Jadi ada orang kritik kita. Oh, dia kata sejak kita jadi kerajaan, Anwar jadi Perdana Menteri, hospital sesak. Hospital sesak dah bertahun-tahun dah. Tetapi oleh kerana tindakan itu agak tidak pantas dan peruntukan tidak cukup, maka sampailah masalah yang begitu rumit. Belanjawan 2024 dijadual dibentang di Dewan Rakyat 13 Oktober ini. Mengenai subsidi pula, Perdana Menteri berkata ia perlu disusun agar manfaatnya diterima golongan yang benar-benar memerlukan. Ini termasuk caj rawatan hospital kerajaan. Jadi kita kena kaji. Kalau betul nak bagi subsidi, bagi pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang majoriti, tak apa. Tapi yang atas 10% tu tak payah bagi subsidi. Jadi ini pendekatan yang kita harus gunakan. Macam hospital. Rawatan di hospital kerajaan, bayaran sedikit sekali. Untuk rakyat miskin betul sekarang ni ada yang madani, yang percuma pun ada. Tetapi yang kaya pun dapat juga rawatan begitu. Jadi salahkah kalau kerajaan kata kita kekalkan rawatan, tingkatkan rawatan lebih baik, kemudian lebih baik bagi seluruh rakyat negara ini, tetapi bagi kalangan yang paling kaya di atas, kita lah kenakanlah bayaran yang lebih tinggi. Sementara itu, pengurusan syarikat-syarikat Bumiputra digesa tidak ambil jalan mudah jual aset kononnya untuk selamatkan keadaan. Amalan itu merupakan keputusan yang tidak waras berpunca daripada kelemahan urus tadbir serta tata kelola. Saya harap sudah perlu ada anjakan di mana bukan sahaja pemimpin-pemimpin kerajaan dipertanggungjawabkan bermula dengan Jabatan Menteri, tetapi juga pengurusan syarikat Bumiputra harus juga dipertanggungjawabkan untuk faham bahawa ada tugas asas mereka yang mereka harus tahu, urus dengan baik dan jaga pegangan itu supaya tidak berulang kelemahan-kelemahan yang berlaku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu kekal bebas dari pengaruh eksekutif. Tegas Perdana Menteri, badan itu mesti tegak dengan prinsip yang bukan hanya menolak tetapi mesti memperteguh usaha mencegah gejala rasuah. Menerusi kenyataan di media sosial itu, Perdana Menteri berkata negara atau tatanan yang dicita tidak akan terbangun tanpa usaha menolak dan membenam keras budaya rasuah di semua peringkat masyarakat. Beliau juga yakin akan kemampuan SPRM memaknai cita-cita luhur demi rakyat dan negara. Perdana Menteri turut mengucapkan sekalung tahniah buat SPRM sempena ulang tahun yang ke-56. Bekalan beras putih tempatan kembali stabil berbanding minggu lalu. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chang Fung Hin, ia berikutan kurangnya pembelian panik oleh pengguna dan peniaga. So, seperti apa yang saya pantau pada minggu lalu, saya mendapati bahawa di pusat operasi Farma, so far Farma adalah mengedarkan 400 metrik tan beras tempatan dan mereka tambah lagi 1,100 metrik tan untuk pengagihan beras tempatan melalui ke semua jaringan Farma inilah, termasuk juga pusat operasi mereka, termasuk juga untuk kedai-kedai pengusaha di bawah bimbingan mereka.
Model gaji progresif untuk sektor swasta akan membuka peluang kepada golongan pekerja berkemahiran, berkebolehan dan mempunyai kelayakan menerima gaji setimpal. Menteri Sumber Manusia V. Sivakuma berkata, perbincangan di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN secara dasarnya bersetuju dengan pelaksanaan model gaji progresif untuk sektor swasta dalam negara. So untuk memenuhi hasrat atau keperluan daripada kedua-dua pihak, iaitu majikan dan juga pekerja, maka satu daripada model yang boleh kita pilih ialah model gaji progresif. Di bawah model gaji progresif ini, memang perkara-perkara yang telah saya sebut tadi itu akan diambil kira untuk menentukan gaji yang setimpal diterima oleh pekerja-pekerja yang berkemahiran, yang mempunyai produktiviti, dan begitu juga peluang untuk majikan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan sesi dialog dengan Kapten Industri Perkilangan di Perai. Pelaksanaan sistem model gaji progresif dijangka akan dilaksanakan April atau Mei tahun depan. Laluan khas akan disediakan kepada anak-anak Felda untuk melanjutkan pelajaran ke Politeknik. Demikian dinyatakan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berhubung 50,000 tempat disediakan kepada generasi muda Felda untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Dan bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, kita memang sedang berbincang dengan banyak institusi-institusi yang lain untuk kita mudahkan masuk ke Politeknik supaya sekurang-kurangnya mereka boleh mengikuti program diploma. Seperti yang baru-baru ini saya telah umumkan pelajar-pelajar daripada lepasan sekolah-sekolah agama, sama ada pondok dan sebagainya, untuk kita galakkan masuk. Dan ini mungkin juga kita akan ambil kira anak-anak orang Felda. Beliau berkata demikian di Simpang Pelangai, Bentong Pahang. Setakat bulan lalu, 9,539 permohonan kewarganegaraan dipertimbang oleh kerajaan untuk kelulusan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan penganugerahan kewarganegaraan tidak diberikan sewenang-wenangnya. Keputusan dibuat menerusi pertimbangan menyeluruh yang adil. Seperti saya sebut pada awal tahun ini, komitmen kami adalah untuk membuat keputusan kepada sekurang-kurangnya 10,000. Dan setakat September, kami telah pun membuat keputusan kepada 9,539 permohonan. Mengenai pindaan perlembagaan berhubung isu kewarganegaraan, beliau berkata ia akan dipersembah kepada Majlis Raja-Raja bulan ini. Jun lalu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan 8 perkara telah dikenal pasti untuk dimasukkan sebagai cadangan pindaan berkenaan. Ini termasuk perkara berkaitan kewarganegaraan anak kepada ibu warga Malaysia yang lahir di luar negara. Banjir yang berlaku di Kedah dan Perlis sejak beberapa hari lalu turut menenggelamkan kawasan pertanian terutama sawah padi. Setakat ini kira-kira 983.1 hektar kawasan sawah padi di kawasan muda telah ditenggelami banjir. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, wilayah 1 merekodkan keluasan tanaman padi tenggelam berjumlah 4.3 hektar, wilayah 2 245.3 hektar, wilayah 3 715.5 hektar dan wilayah 4 18 hektar. Bagaimanapun menjangkakan padi yang telah masak atau hampir masak tersebut masih boleh dituai kerana ditenggelami air bukan dalam tempoh yang lama. Baiklah, berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Dilila Kadir, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.